Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tangan tuan-tuan tu kebanyakan sudah ada kitab dan boleh dimanfaatkan. Saya akan terjemahkan secara langsung terjemahan saya. Yang itu terjemahan itu boleh dimanfaatkan. Hadis yang berikutnya, wa an Suhaib radhiyallahu an, wa an Suhaib radhiyallahu an, Suhaib ibnu Sinan, yang telah kita terangkan ataupun syarahkan tentang latar belakang dia sebelum daripada ini. Suhaib Ar-Rumi kita sebut sebelum ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Orang Melayu dia lunak sikit, dia kata bersabda. Untuk Allah Ta'ala dia kata berfirman. Tapi dalam Arab ni semua qala yaqulu lah saja. Tak apalah, kita ikutlah hak Melayu tu. Dah begitulah budi bahasa Melayunya, maka dia kata bersabda. Kalau kata Rasulullah berkata pun betul juga. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Adalah atau sesungguhnya ada seorang raja sebelum daripada kamu. Bila Nabi sebut sebelum daripada kamu, yakni cerita umat yang terdahulu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada seorang raja. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak menamakan pula negeri mana raja tu, sehingga menyebabkan ahli sejarah ni cari-carilah, kononnya negeri ini, kononnya negeri itu. Tetapi Nabi menyebut secara umum ada seorang raja. Sebab Al-Quran demikian juga sunnah, semua cerita-cerita mereka ada tujuannya. Tujuannya ialah lil ibrah, untuk pengajaran, li'ibar, untuk orang durus wa ibar, mengambil pengajaran, pengajian dan pelajaran. Dia tak penting sangat nak detail-detail ni. Yang pentingnya ialah apa kesimpulan yang kita dapat. Sebab tu Quran kata wa qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun. Dengan dia tak detailkan Fir'aun ni Fir'aun nombor berapa. Pasal Fir'aun ni sebenarnya bukanlah nama orang. Fir'aun ni maksudnya Maharaja Mesir. Maharaja, Raja Mesir tu orang panggil Fir'aun. Dia tu Ramses II ke Ramses III ke kita tak tahu. Kerana Al-Quran tidak detailkannya. Kerana itu bukan tujuan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tak mendetailkan nama kepala-kepala yang menentang Nabi pun. Abu Jahal, nama dia tak ada dalam Quran. Ada disebut Abu Lahab. Bila Quran ceritakan tentang Nabi Nuh membina bahtera, dia tak detailkan bahtera panjang mana, lebar mana, kayu koka ke kayu apa, dia tak bagi tahu. Ini yang kemudian buat mereka cerita. Kerana itu semua tidak ada faedahnya. Bila dia cerita wa idza qala Luqmanu li ibnihi, apabila Luqman menyebut kepada anaknya, dia tidak menyebut Luqman hitam ke putih ke, bibir mulut tebal ke, kulitnya hitam ke, seperti yang penceramah kata. Kerana itu tidak ada kepentingannya. Kerana kalau dia kulit hitam, apa faedah untuk kita yang kulit putih?
Kalau dia kulit putih, apa faedah untuk kita yang kulit hitam? Kalau dia tinggi, apa faedah untuk kita yang rendah? Tinggi, rendah, hitam, putih tak memberi makna. Yang penting bagaimana seseorang itu berkelakuan dan berakhlak. Bagaimana seseorang itu beriman ataupun kufur. Bagaimana seseorang itu mengerjakan sikapnya, mengambil pendiriannya terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi tak usah duk kalut sangatlah bila baca nak tahu Nabi ni hitam ke, putih ke, tinggi ke, rambut ketel ke, rambut lurus ke, tak payah. Yang penting apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah tersebut. Maka kita tengok kisah Quran, dia tak detail. Dia hanya cerita saja. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, kata Quran. Sesungguhnya Qarun terdiri daripada kaum Musa. Ada orang kata dia sepupu, ada orang kata dia nak saudara. Quran tak cerita, tak penting nak saudara ke sepupu. Yang penting dia orang dekat dengan Musa. Fabagha alaihi wa atainahu minal kunuz. Dia melampau pada Musa, kami berikan kepada dia harta yang banyak. Quran fokus. Balik pada cerita ni. Wa kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja sebelum daripada kamu. Wa kana lahu sahir, dan dia ada seorang tukang sihir. Raja ni dia simpan tukang sihir. Tabiat orang-orang besar dahulu termasuk Firaun, dia simpan tukang sihir. Kita kira bomoh di raja lah. Tok bomoh dia. Pasal orang bila tak tawakal pada Allah, demikianlah jadinya. Sampai hari ini ramai orang besar hebat-hebat tengok cengeng bukan main, tapi takut kat tok bomoh. Ada apa-apa cari bomoh. Bomoh tu tukang sihir lah. Raja dalam cerita ni dia mengaku bahawasanya dia Tuhan, tapi dia simpan tukang sihir. Tukang sihir, Tuhan apa dok bergantung kat tukang sihir. Tapi macam itulah tukang sihir pun bahlul, ataupun tukang sihir pun cari makan, dia pun mengaku pi lah. Macam tukang sihir Firaun juga. Dia mari sokong Firaun. Firaun tu bergantung dengan dia sebenarnya. Firaun tak boleh lawan Musa. Jemputlah tukang-tukang sihir. Wa bi'izzati Fir'aun, dia kata dengan kemegahan Fir'aun dia campakkan tongkat mereka. Apa megahnya Fir'aun? Fir'aun pun jemput hampa ramai. Kalau Fir'aun tu hebat sangat, tak nanti panggil hampa tolong. Tapi oleh kerana orang ni tukang sihir, dia tak kira, dia kira cari makan. Bomoh pun tahu orang pemimpin raja hak nak mai jumpa dia ni bukan hebat pun. Gagah temberang pi lah, benda boleh duit. Macam itulah raja ni pun dia ada satu orang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, apabila dia dah tua dia kata pada raja, inni qad kabirt, aku ni dah tua.